Alhamdulillah kita boleh mulalah pelan-pelan lah insya-Allah. Kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu. Walaupun mungkin masing-masing sibuk dengan kerja dan tugasan, Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kita untuk bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah kita doakan supaya pertemuan kita pada malam ini diberikan oleh Allah rahmat, diberikan oleh Allah barakah, dan diberikan kepada kita Allah SWT kekuatan untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang qawi, amalan yang kuat, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita ingin cuba menyentuh sedikit tentang beberapa perkara yang sedang berlaku di negara kita ni, dan mungkin saya akan cuba sama-sama melihat kepada beberapa perkara yang menjadi asas kepada perkara-perkara yang berlaku lah. Kita hari ini sibuk dengan berbagai perkara. Saya cuba tukar ni. Sekejap, saya cuba tukar ni. Baik. Jadi kita telah mendengar beberapa perkara yang berlaku di negara kita yang telah mencetuskan berbagai reaksi lah. Dan kita tengok reaksi-reaksinya yang agak mencemaskan jugalah kadang-kadang. Sebahagian daripada kita merasakan bimbang dengan perkara yang berlaku. Antaranya yang sekarang sudah mula menjadi perbincangan ialah berkenaan dengan Akta 342 yang merupakan satu akta yang baru diluluskan di Parlimen. Bismillah. Dan insya-Allah kita akan cuba sentuh sikitlah tentang akta ni, yang mana dalam akta ini banyak perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlakulah, kan. Contohnya akta ni penting dan telah ditolak 5 kali. 5 kali di Parlimen. Ditolak, dibincangkan 5 kali dibincangkan. Dan malahan pada masa itu Perdana Menteri kita PMX lah, kan, sendiri menolak, kan. Malahan dia telah mengeluarkan statement di dalam surat khabar pada masa itu bahawa PH tidak akan sekali-kali menerima Akta 342. Akta yang dikatakan sebagai pembuli kepada rakyat dan pembuli kepada mereka yang ada. Ini antara lah, lebih kurang lah statement yang telah dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, dan juga oleh termasuklah pada masa dia buat pengumuman itu, antara dia buat demonstrasi, yang mana dia PMX pada masa itulah
Dia belum jadi PM lagi lah. Dia ketua pembangkang kan. Dan juga termasuklah Dr. Zulkifli yang menjadi Menteri Kesihatan sekarang. Menteri KKM sekarang ni. Pada masa itu, mereka menolak Akta 342 ni. Mereka sendiri menolak. Malahan dengan tegas, Perdana Menteri kita pada masa itulah. Belum menjadi Perdana Menteri, dia sendiri menyatakan dengan tegas, dia kata PH tidak akan sekali-kali menerima Akta 342. Tapi menjadi satu yang pelik pada hari ini, kenapa tiba-tiba mereka lah yang meluluskan. Dan cara meluluskan tu pula dengan kaedah yang amat menakjubkan, iaitu ketika mana hanya 10% daripada ahli parlimen yang hadir. Hanya 10% yang hadir. Kira-kira kalau tak silap saya 23 orang. 23 orang sahaja yang hadir dan meluluskan Akta Draconian Act ini. Akta yang cukup kejam. Dan juga akta yang kita gambarkan sebagai akta yang akan merampas kuasa, yang boleh merampas. Boleh merampas kuasa raja-raja. Kuasa yang di Pertuan Agong. Iaitu proklamasi darurat. Akta ataupun perkara 150 di dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana darurat itu sepatutnya diletak di bawah kuasa, di bawah amanah dan tanggungjawab yang di Pertuan Agong. Jadi Akta 342 ni sampai peringkat dia boleh sampai ke situlah. Nanti saya akan cerita sikit. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita melihat sedikit beberapa perkara, beberapa asas yang perlu kita tengok tentang sebenarnya senario yang berlaku pada hari ini. Bukan hanya sekadar senario yang satu ni aja. Ada banyak lagi sebenarnya yang bakal kita hadapi. Sebab itulah saya nak mulakan dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita ingatkanlah dalam pertemuan-pertemuan kita sebelum ini, iaitu berkenaan fitnah, ujian di akhir zaman. Sebab kita tak mau melihat satu-satu isu itu tanpa dihubungkan dengan Quran, tanpa dihubungkan dengan hadis, tanpa dihubungkan dengan kajian-kajian para ulama kita yang mengkaji dan melihat tentang apakah yang berlaku pada hari ini. Jadi kita nak hubungkan. Jadi dia bukan sekadar ini Akta 342 kejam, Akta 342 ni satu yang melampau lah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia ada hubung kait dengan Al-Quran. Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah gambarkan, jaga-jagalah, peliharalah diri kamu ini, bimbanglah diri kamu ini daripada fitnah, ujian yang tidak hanya akan menimpa kepada orang zalim sahaja di kalangan kamu. Dan ketahuilah bahawa fitnah Allah itu, hukum Allah itu, azab Allah itu amat keras. Di sinilah kita lihat bagaimana Allah menggambarkan kepada kita bahawa kita ni kena ambil berat tentang apa yang berlaku di sekitar kita. Kerana bila berlaku satu fitnah, bila berlaku satu bencana, bila berlaku satu balak, bila berlaku sesuatu yang kita gambarkan ujian daripada Allah, maka dia bukan hanya timpa pada orang yang zalim aja, orang yang buat dosa aja, semua kena. Kan? Dia akan kena bukan hanya khasah kepada orang yang zalim saja. Semua orang akan kena. Ya, sebab itulah kita kena ambil berat. Janganlah kita kata tak apalah, saya ni dah jaga zikir saya dah jaga Quran saya dah jaga dakwah saya, cukuplah sekadar saya mengetahui apa yang saya buat ini. Tetapi rupa-rupanya Allah gambarkan wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Jadi kamu takutlah, peliharalah diri kamu daripada fitnah, daripada balak, daripada bencana, daripada satu ujian yang Allah SWT turunkan itu bukan hanya kepada orang-orang yang zalim. Jadi fitnah ini maknanya salah ujian yang kita kena hadapi. Jadi ujian yang kita kena hadapi, kita kena berdepan, kita kena menghadap. Kita tak boleh nak lari lah. Kalau Allah dah turunkan tu tak boleh nak lari. Memang kenalah.
Jadi sebab itulah Allah suruh kita jaga, pelihara daripada terkena fitnah tersebut, atau pelihara atau persiapkan diri kita untuk berhadapan dengan fitnah tersebut. Ini yang kita nak kena sama-sama tengok, kan? Supaya kita faham segala yang berlaku itu tidak hanya kena kepada orang-orang yang jahat saja, orang yang zalim, semua kena. Kita pun boleh kena jugalah. Jadi sebab itu Islam ini dia merupakan suatu yang menyeluruh. Dia bukan hanya sekadar sembahyang puasa, tapi dia juga merupakan kehidupan yang ada pada hari ini. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Imran, ayat yang juga sering kita baca. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Allah gambarkan kepada kita, dan sungguh-sungguh, demi sungguh-sungguh, Allah kata apa? Kamu pasti diuji. Jadi kita hari ini nak kena rasa bahawa kamu pasti diuji. Kita ni akan diuji oleh Allah. Apa dia? Harta benda kita. Harta benda kita. Dan diri kamu, diri kita. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar daripada orang-orang yang telah diberikan kitab terdahulu, yang daripada kamu dan orang-orang musyrik, akan banyaknya tuduhan, cacian untuk menyakitkan hati kamu. Jadi maknanya Allah nak gambarkan bahawa orang-orang yang ahli kitab ataupun orang yang terdahulu daripada kita itu, mereka akan melaksanakan tuduhan-tuduhan, cacian-cacian, dan mereka akan menyatakan banyak perkara atau buat banyak perkara yang menyakitkan hati. Jadi mereka akan buat benda yang sakit hati. Jadi kita kena jaga diri kita ni. Kita pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dengan arti kata lain, secara tidak langsung, sebenarnya Allah menguji kita yang ada pada hari ini, dia bukan hanya berkaitan dengan kita, sama-sama kita. Tetapi rupa-rupanya dia ada kaitan juga dengan ahlul kitab. Dia ada kaitan juga dengan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik, maknanya musuh Islam. Musuh Islam. Jadi maknanya yang tersiratnya di sini, kita bukan hanya diuji tadi, ataupun kita akan ada berikan ujian pada harta, pada diri kita tadi, sekadar kita dengan kita, tetapi dia ada hubungan dengan international. Dia ada hubungan dengan Nasara. Dia ada hubungan dengan Al-Yahud. Jadi Allah gambarkan sungguh-sungguh kamu akan mendengar daripada orang yang diberikan kitab tadi dulu, orang musyrik tadi, tuduhan, cacian. Ataupun kamu akan melihat bagaimana kaitan mereka ke atas apa yang berlaku pada hari ini. Jadi bukan kita jangan tengok 342 ni parlimen aja. Dia bukan hanya parlimen, dia ada di belakangnya. Lebih lagi daripada itu. Kalau orang sebut ini konspirasi, ini bukan konspirasi. Ini fakta. Bukan teori-teori, kita kata cakap-cakap, tapi ini merupakan suatu perkara yang telah berlaku dan kita nampak berlaku di hadapan kita. Maka Allah gambarkan dalam hal ini, bila kamu berhadapan dengan ujian-ujian ini, maka Allah gambarkan kepada kita, jika kamu bersabar, jika kamu bertakwa, maka sesungguhnya demikianlah perkara yang dikehendaki. Allah SWT mengutamakan perkara tersebut. Jadi bila hadapan dengan ni, kamu berhadapan dengan Akta 342 ke, kamu berhadapan dengan Akta 775 ke, kamu berhadapan dengan IHR ke, kamu berhadapan dengan Pact for the Future ke, apa sahaja yang kamu berhadapan dengannya itu, patah balik kepada apa? Patah balik kepada bersabar. Maknanya iman kepada Allah. Semua ni tidak boleh lari daripada qada dan qadar Allah. Tidak boleh lari daripada kuasa Allah. Tidak boleh lari daripada iradah Allah. Ilmu Allah. Tak boleh lari daripada sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang maha sempurna. Jadi Allah kata sabar. Jadi bila dapat benda ni, jangan panik. Jangan kita panik. Hari ni ada kata nak sign tak nak sign SSPA. Perjanjian antara kerajaan dengan kaki tangan kerajaan. Perjanjian yang baru. Nak sign ke tak nak sign, begitu kan. Ataupun macam panik lah. Takut nanti ada tindakan tertib. Ataupun ada apa-apa perkara yang berlaku pada kita, kita bimbang. Jadi hari ini Allah gambarkan apa pun yang berlaku kepada kita, kita kena ikat dengan iman. Bila kita ikat dengan iman, maka bolehlah sabar. Baru boleh sabar. Oh sabar. Sabar. Dan kemudian selepas itu kita bertakwa. Jadi kita nak mulakan di sini bahawa ujian itu, fitnah yang berlaku pada kita, tak kira apa namanya pun, tak kira bahagian apa pun, maka
semua itu bagi orang yang beriman, dia akan berharapkan, bergantung, bersandar kepada Allah. Maknanya ujian itu adalah untuk membuktikan keimanan orang tersebut. Keimanan orang tersebut. Jadi fitnah yang menimpa kepada orang zalim ini, dia akan ternampak zalim. Kalau orang ujian tu pergi kepada orang zalim, dia nampak zalim. Dia nampak kezaliman dia. Kalau pergi ujian itu kepada orang yang sesat, musyrik, dia akan nampak kemusyrikan dia. Bagi orang beriman, bila berhadapan dengan ujian-ujian akhir zaman ini, maka dia akan berhadapan dengan iman, maka semakin kuat imannya. Macam mana nak hubung Akta 342 ni dengan iman? Ini kita nak sebut sini. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku di atas muka bumi ini, melainkan semuanya tidak terlepas daripada qada dan qadar Allah. Tidak terlepas daripada kuasa Allah. Tidak terlepas daripada ilmu Allah. Tidak terlepas daripada kudrah, iradah. Dan kita kata segala kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berhadapan dengan ini, nombor satu, ikat dengan iman. Ini nombor satu, mukadimah. Jadi bila kita ikat dengan iman, barulah kat situ ada sabar. Boleh sabar. Bila kita sabar, kita tak takut dah. Bila terikat dengan iman, tak takut dah. Benda yang datang-datang ni, benda yang diserang ni, kita ikat dengan iman. Kita melihat dengan basirah, mata hati kita. Melihat, kita hubungkan dengan adanya kuasa Allah, kudrah. Adanya iradah kehendak Allah. Hanya Allah izin berlaku. Allah izin. So kita nak berhadapan tidak dengan kita kata kelang-kabut, panik lah, apa dan sebagainya. Kita ikat dengan iman. Maka di situlah dan lahirnya takwa. Dan bila lahirnya takwa di situ, maka Allah akan buka jalan daripada jalan-jalan penyelesaian yang kita tak sangka-sangka. Jadi rupa-rupanya, bila kita ikat dengan iman, kita boleh sabar, berhadapan dengan ujian-ujian yang ada itu, maka Allah buka jalan. Apa jalannya? Dengan takwa tadi, Allah buka jalan penyelesaian. Kita nampak penyelesaiannya, kita nampak kekuatannya. Kita nampak bagaimana kita mesti melakukan sesuatu. Kita nampak jalan-jalannya. Jadi sebab itulah sekarang ini kita akan berhadapan dengan trend ujian Allah. Kurang-kurangnya ada 5 trend ujian yang kita akan hadapi. Yang pertama sekali ialah peperangan. Peperangan yang akan memuncak. Jadi peperangan yang akan berkembang mungkin sampai ke tempat kita. Kesusahan. Bila sebut tentang peperangan, dekat situ ada kesusahan. Dekat situ ada kematian yang memuncak. Dekat situ ada kesesatan yang memuncak. Jadi, trend yang pertama ialah trend kesusahan. Peperangan. Jadi kita nampak orang berperang. Kita ingat Iran dengan Israel aja. Kita ingat Israel dengan Palestin aja. Rupanya kita pun akan berhadapan dengan peperangan. Jadi bila kita melihat tu dengan kacamata iman, maka di situlah ada sabar. Di situlah ada redha. Di situlah ada ketenangan. Di situlah kebahagiaan. Di situlah akan meningkatkan iman kita. Jadi kita kena pandang macam ni. Jangan kita melihat isu ni masalah je. Isu ni susah je. Habislah aku kena berhenti kerja. Habislah aku dah tak ada duit. Habislah aku macam-macam. Habis. Jadi kalau dah habis semua, apa yang ada tinggal kat kita? Sedangkan kita ni orang beriman. Allah kata apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Wala tahinu. Jangan kamu rasa lemah. Wala tahzanu. Jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'lau. Kamu sungguh-sungguhnya tinggi sekiranya kamu beriman. Jadi maknanya bila kita berhadapan dengan apa pun yang ada pada kita hari ini, berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan kapal perang Cina masuk kat negara kita. Saya nak sebut sini, peperangan ni, tentera-tentera Cina dah masuk dalam negara kita tanpa kita perasan. Tentera Amerika pun dah masuk. Kita ingat Cina je. Rupanya Amerika pun masuk dah. Banyak dah kawan-kawan kita yang tolong bawa dia. Bismillah. Dia masuk sebagai pelancong. Amerika ni dia masuk sebagai pelancong. Tapi badan sihat-sihat. Tough kan.
Begitu juga China masuk sebagai pelancong. Masuk tak keluar. Dah 1.2 juta. Masuk tak keluar. Total pendatang tanpa izin yang digambarkan oleh Datuk Khansani yang jaga kita kata di sekitar tempat-tempat ini lebih kurang 6 juta. Tapi yang digambarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja, kita kena tengoklah, cek balik ni. Kan dia kata 13 juta pendatang tanpa izin yang merupakan menjadi masalah nombor 1 negara. Dia kata 13 juta. Cuba kita cek baliklah. Bayangkan daripada 32 juta, 13 juta adalah PTI. Kalau sekiranya benda ini benar, maka sebab itulah kadar jenayah dan sebagainya, perkara yang kita rasa sebelum ni tak pernah berlaku. Kan kenapa? Kerana dah ada mereka yang masuk tadi. Jadi sebab itu bila dengar tentera Cina dah masuk ke, tentera Amerika dah masuk ke, kita ramai pendatang asing ke, habislah negara kita. Kita bimbang, nanti perang kita tersepit. Jadi orang beriman, walaupun ada masalah, dia tidak melihat masalah itu sebagai masalah. Tapi dia melihat masalah itu sebagai ujian daripada Allah, yang mana ujian itu akan membawa kepada bagaimana dia boleh membuktikan iman dia. Iman dia akan meningkat. Ni kita nak kena tengok macam itulah. Jangan kita nampak masalah aja. Kita nak kena nampak perkara semua itu adalah merupakan satu ujian daripada Allah yang menurunkan ujian tadi. Nak lawangan Cina. Apa salahnya lawangan Cina? Kita ingat Cina tu besar. Cina tu ramai. Cina tu hebat teknologinya. Kan kita tak boleh menang. Kan kita ingat dengan kita keris saja dia ada senjata teknologi yang hebat. Orang Islam tak boleh menang. Dalam Quran Allah gambarkan berapa banyak golongan-golongan yang sedikit, yang kecil, yang kerdil boleh mengalahkan golongan yang besar. Berapa banyak. Jadi kita ingat Amerika kuat. Amerika kuat, hebat dengan NATO sebagainya. Nak jajah negara, nak ambil negara. Zionis hebat, kuat. Globalis sekarang ni hebat, kuat. Nak mengambil apa yang ada dalam negara kita. Nak mengambil daripada orang-orang Islam ni. Kita ingat, kan, kita pasti kalah, confirm kalah ke? Kita terlepas daripada iman. Kita tengok kapal, kita nampak kapal je besar. Dia nak masuk dalam pelabuhan kita, dia nak pergi ke Pening, nak pergi ke mana, kita kena terima je. Kita ingat kena terima je. Kan, kita kata tak boleh nak lawan lah. Kita apa ada kat kita? Kita ada Allah. Itu kata iman. Kita ada Allah. Itu kata iman. Kalau kita melihat kapal aja, kita nampak tentera Cina je yang besar, hebat kapal dia. Kapal kita macam perahu, kecil je. Kan? Orang kita pula tak ramai, kerdil, kecil, tubuh pun kecil kan. Maka kita bergantung dengan teknologi, kita bergantung dengan diri kita, kita bergantung dengan apa digambarkan sebagai dunia tadi, maka confirmlah kita kalah. Maknanya kita tak melihat sesuatu itu dengan kacamata iman. Kita melihat dengan kacamata iman. Maka kapal yang besar, tentera Allah lebih besar. Kapal yang besar tu, kita ingat yang boleh bully rakyat Malaysia ni, perairan Malaysia masuk tu, kita tak nampak ke? Di sana ada tentera-tentera Allah yang lebih besar. Laut tu lagi besar daripada kapal tu. Angin lebih hebat daripada kapal tu. Kan? Bumi yang ada berbagai perkara lebih hebat daripada apa yang ada. Cuma Allah SWT nak uji kita. Kita ni takut pada makhluk ke takut kepada kemurkaan Allah? Kita ni nampak makhluk ni hebat ke atau kita nampak Allah yang maha hebat? Ini ujian. Itu sebab tu ujian. Jadi bila kita melihat sesuatu perkara tu, jangan melihat dengan kacamata dunia, dengan kacamata kebendaan, dengan kacamata teknologi, dan kacamata kita kata kehebatan apa yang ada kepada mereka. Memang Allah bagi mereka nampak hebat. Tetapi sebenarnya kan, tentera Allah tu lebih hebat daripada mana-mana kuasa dan tentera. Jadi sebab itulah trend sekarang ini kita akan melihat peperangan, penguasaan, penjajahan. Kita akan melihat kesusahan. Kita akan melihat mungkin kematian yang bertambah-tambah. Kesesatan yang memuncak. Tapi jangan satu pun daripada trend yang pertama ini, iaitu kesusahan dan peperangan tadi,
menyebabkan kita jauh daripada Allah. Ini nombor satu perkara yang kita nak kena faham. Barulah kita nampak bahawa sungguh apa yang berlaku ni semuanya dengan izin Allah. Kita pun nampak dengan iman. Ya Allah, Kau nak uji aku dengan Akta 342. Ya Allah, Kau nak uji aku dengan Akta 775. Ya Allah, Kau nak uji aku dengan ekonomi yang teruk, nak jatuh ni. Kau nak uji dengan apa? Maka pergantungan kita tidak ada lagi kepada makhluk, pada manusia. Tidak ada lagi kepada dunia. Pergantungan kita hanya pada Allah. Inilah maksudnya tadi, bahawa kita melihat sesuatu ujian dengan kacamata iman. Maka di situlah kekuatan mukmin. Dan di situlah bermulanya pertolongan Allah. Di situlah bermulanya pertolongan Allah. Bila kita melihat makhluk yang hebat, kita takut dengan makhluk, takut dengan ujiannya, akta apa pun dia nak bagi kat kita, semua menakutkan kita, maka pada masa itu kita telah bergantung kepada makhluk. Maka bergantung pada makhluk, terputus kita daripada pertolongan Allah. Sebab yang paling penting, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita, merahmati kita, membarakati apa yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Bukanlah kita kuat, kita hebat. Itu semua pun anugerah Allah. Jadi trend pertama memang menakutkan. Peperangan, kita kata kesusahan yang macam mana berlaku hari ini, nampak makin besar, makin besar. Yang kedua, trend sekarang ini ialah kepimpinan baru sedang dirancang. Kepimpinan baru sedang dirancang. Kita lihat hari ini, mula orang-orang yang lebih liberal lagi. Yang lebih liberal lagi. Kalau dulu dia adalah juga sebut Islam dan sebagainya. Hari ini Islam diasaskan oleh liberal. Islam diasaskan oleh sekular. Islam diasaskan oleh pluralisme, kesamarataan agama. Mana-mana pun sebut macam tu. Mana-mana nampak begitulah majoritinya. Saya dengar beberapa siri forum soal jawab di antara antara seorang mufti ni dengan orang-orang bukan Islam. Jawapannya tu saya nampak pluralisme. Saya nampak pluralisme. Bila dia boleh menerima agama lain secara indirect. Dia kata, saya percaya Islam, saya percaya saya masuk syurga. Dia gitu disebut. Tuan percaya agama Tuan, Tuan masuk syurga. Tak apalah. Tuan percaya macam itu, saya percaya macam ini. Subhanallah. Dia mengiktiraf agama lain. Dia mengiktiraf agama lain. Jadi saya tengok macam mana dia boleh sebut macam tu. Walaupun nampak macam nak berlemah lembut, dengan orang-orang yang bukan Islam, bukanlah maknanya kita kata kita tidak boleh berlemah lembut dengan orang Islam, orang bukan Islam. Kita tak boleh berkasar-kasar dengan orang yang buat baik dengan kita, tak boleh. Tapi kita kena tegas dalam bahagian akidah. Kita kena tegas. Bukan hanya sekadar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, akidah salaf lah, apalah. Kita nak berbahas, tapi bila sebut pasal hakikat kehidupan, habis. Kita mengiktiraf agama lain tanpa sedar. Tanpa sedar kita mengiktiraf agama lain. Pluralisme. Jadi kita lihat hari ini banyak perkara-perkara demikian. Ini kepimpinan baru sedang dirancang. Kepimpinan yang lebih liberal. Nampak Islam tapi ada liberal. Nampak Islam tapi ada sekular. Nampak Islam tapi ada pluralisme. Jadi macam-macam lah ism ataupun ideologi yang ada. Nampak baik tapi rupa-rupanya diasaskan oleh sesuatu yang jahat, yang batil. Yang batil nampak macam bagus. Ini macam-macam kita kena tengok hari ini. Ini adalah trend. Menyebabkan ramai tertipu. Ramai tertipu. Menyebabkan kita berada di dalam keadaan yang hari ini terapung-apung, terhoyong-hayang, tak tahu mana satu bagus, mana satu tak bagus. Begitulah. Jadi maknanya trend kita hari ini kepimpinan. Yang kita kena hati-hati. Ini semua adalah merupakan ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang datangkan kepada kita. Yang ketiga, trend-trend yang kita nak kena tengok ialah berkenaan dengan bagaimana kita akan dikepung oleh undang-undang ataupun kita kata undang-undang yang jahat, draconian law.
A draconian law. Jadi undang-undang yang kejam. Kenapa undang-undang ni kejam? Nampak macam baik. Nampak. Bismillah. 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 Minta tuan-tuan hadiahkan Fatihah kepada kita semua, insya-Allah. Dan serangan makin kuat. Serangan yang tak nampak ni makin kuat ni. Sihir lah apa. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan kita akan dikepung oleh undang-undang. Ini pun trend. Ini pun trend. Ini pun trend juga. Dan antara undang-undang, contohnya lah IHR yang kita dah sebut sebelum ni. Dan begitu juga sekarang ni, Akta 342 yang kita akan sebut sedikit lah pada malam ni. Jadi nak sebut kat sini, kan, undang-undang ni akan mengeliling kita. Undang-undang berkaitan dengan anak-anak. Undang-undang berkaitan dengan anak-anak. Bayangkan apa yang berlaku pada hari ini. Anak terpisah daripada ibu bapa atas nama nak selamatkan anak. Anak terpisah daripada ibu bapa atas nama nak menyelamatkan anak-anak daripada akidah, daripada perkara-perkara yang sesat. Anak tu baru 1 tahun, tak sampai. Masih menyusu. Jadi kadang-kadang atas nama keamanan, atas nama benda-benda yang kita kata nampak bagus lah, maka digunakan. Contohnya atas nama untuk nak menyelamatkan daripada jangkitan penyakit, pencegahan jangkitan, preventif dan sebagainya, maka undang-undang dicipta. Undang-undang dicipta. Jadi itu contoh. Ada banyak lagi lah. Dan yang keempat, ialah kita sedang diuji dengan trend untuk perpecahan. Kita sedang diuji untuk berpecah. Wujudnya golongan-golongan khawarij, golongan-golongan yang terkeluar daripada golongan-golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ataupun wujudnya golongan-golongan New Khawarij. New Khawarij yang keras, yang suka cerit gaduh je, yang suka bincang benda-benda yang khilafiyah. Benda-benda yang memang ada perbezaan pandangan di kalangan ulama, bukan maksiat mungkar, khilaf. Jadi benda-benda yang khilaf ni kadang-kadang dibesar-besarkan supaya kita ni berbincang, menghabiskan masa kita untuk meneliti sesuatu yang tidak ada substan yang sebenar. Jadi tujuannya untuk pecah-pecahkan kita saja. Ini maknanya yang keempat ini ialah bagaimana kita trend pada hari ini, kita sedang sampai pada satu zaman di mana ujiannya ialah kita diprovokasikan ke arah perpecahan supaya berpecah. Berpecah sama kita. Tak kira lah pandangan apa pun, pecah. Jadi inilah antara perkara yang akan kita berhadapan dengan kronik. Tak lama lagi, makin lama makin kronik sehingga sampai peringkat boleh berbunuh-bunuhan. Nanti insyaAllah saya akan bawa tajuk New Khawarij. Saya akan cuba bincang tajuk itu sikit. Sekadar untuk bukan nak label siapa-siapa, tapi untuk kita nak memahami senario dia supaya kita tidak terperangkap. Dan yang kelima yang kita gambarkan di sini ialah bagaimana kita dalam keadaan hari ini berada dalam trend ujian Allah SWT itu, kita dipisah-pisahkan dengan perjuangan yang benar. Jadi main tadi tu perpecahan sama Islam. Yang nomor 4, perpecahan sama-sama Islam. Yang kelima ni, kita ni pula dipecah-pecahkan, dipisah-pisahkan dengan perjuangan yang benar. Jadi perjuangan yang benar, pemimpin yang benar, ulama yang benar, dipisah-pisahkan. Maksudnya kita ni melihat akan berlaku fitnah di mana orang yang baik ini dikatakan jahat, orang yang benar dikatakan salah dan difitnah macam-macam. Kita akan melihat fitnah tersebut berlaku. Iaitu kita akan dipisahkan daripada perjuangan yang benar. Kita kata tajdid yang benar. Ini antara trend yang ada pada hari ini. Jadi dia akan tuduh macam-macam. Dia akan cakap macam-macam. Dia akan buat macam-macam. Sehingga pimpinan-pimpinan yang saleh, yang sadiq, yang benar tadi, ulama-ulama yang saleh, yang sadiq tadi, yang berjuang tadi, terkeluar daripada senarai, kita kata rujukan umat. Ini akan dibuat. Ini pun merupakan trend
yang ahli. Sebab itulah kan kita lihat sungguh-sungguh daripada 5 trend kurang-kurang yang akan kita hadapi tadi, kan sedikit sahaja yang dapat selamat. Hanya sedikit sahaja yang akan selamat daripada fitnah ini. Iaitu siapakah mereka ini? Mereka yang benar-benar menyerah diri mereka kepada hidayah Allah dan kemudian menyerah diri mereka kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi. Jadi hanya sikit saja, tak ramai. Ini yang kita sedih. Kita akan sedihlah. Ya, sebab itulah antara perkara-perkara yang kita nak memahami akan perkara tentang ini, maka kita kena melihat beberapa ciri orang yang selamat sedikit sebelum kita bincang berkenaan dengan apa yang kita gambarkan sebagai IHR ataupun Akta 342 dan sebagainya. Yang pertama sekali, kita cubalah jauhkan diri daripada perkara-perkara yang kita nampak ujian tadi, fitnah tadi. Kalau orang tu bergaduh, bertelaga sebagainya, kita jauhkan. Tak payah campurlah. Maknanya kita buat kerja yang aulawiyat, kerja yang lebih penting. Jangan sibuk dengan debat, jangan sibuk dengan perbincangan khilaf. Kan kita dah sibuk kan. Jangan sibuk, memang dia akan menjadikan kita ni lara daripada apa yang ada. Kita sibuk aja sehingga akhirnya kita tak buat benda yang sepatutnya kita buat. Yang kedua, kita bersikap teguh dengan keimanan tadi. Perkara yang syarak. Kita bersifat teguh dengan keimanan. Kita kembali kepada penyelesaian yang sepatutnya, iaitu kita bersama-sama dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai madrasah. Jadi kita kena ada tarbiyah. Kita kena ada naqib, murabbi, kita kena ada muallim, kita kena ada orang yang boleh bimbing kita. Dan jangan kita tinggal, kita seorang-seorang aja. Kemudian yang ketiga ialah kita tahu solusi. Yang penting kita tahu solusi. Dan solusi untuk akhir zaman ini, kaedahnya kita kena faham dengan kaedah yang syamil dan kamil, iaitu kaedah yang menyeluruh. Jangan kita hanya ambil satu-satu perkara. Sebab itulah kita kena menggabungkan 3 perkara. Saya nak hubung ni sebagai mukadimah, sebagai untuk kita nak betulkan pandangan kita tentang fitnah tadi. Yang pertama sekali, mestilah pergerakan hidup kita ini berasaskan kepada ilmu yang benar. Ilmu yang benar ni adalah datang daripada ulama'-ulama' yang nampak perjuangannya. Bukan ulama' yang pandai cakap ni. Yang pandai cakap, pandai gelak, pandai kutuk orang, keji orang. Tapi ulama' yang hidup bersama perjuangan. Ini ilmu yang benar ni lahir daripada perjuangan mereka. Dan kefahaman Islam sebagai satu sistem. Jadi ilmu yang benar ini ialah dia akan membawa kepada satu kefahaman Islam, bukan sebagai sekadar sembahyang puasa. Ibadah khusus. Tapi Islam ni sebagai satu sistem. Ini penting untuk faham tentang tajdid, kebangkitan. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kita perlu duduk dalam Islam sebagai satu sistem yang menyeluruh. Maknanya kita kena faham ni, ekonomi kita macam mana, pendidikan kita macam mana. Kita kena faham. Yang ni kita kena buat secara jama'i, sama-sama. Tak boleh buat seorang-seorang. Tak mampu kita. Dan kemudian kita kena duduk di bawah asas pembentukan tarbiyah yang menyeluruh. Ni nak selamatkan ni solusi akhir zaman ni, kita kena duduk di bawah tarbiyah yang menyentuh hati contohnya. Yang pertama sekali, hati kita mesti meningkat dari masa ke masa. Hati kita bertambah sensitif dengan iman dengan Allah. Hati kita bertambah mendekati Allah, sampai kepada Allah. Hati kita mengenal Allah. Hati kita ni dibersihkan. Hati kita dihidupkan. Jadi ini antara tarbiyah yang pertama. Kemudian kita membina pula akal yang sedar. Akal yang faham. Melihat sistem ekonomi, maka dia tengok sistem ekonomi hari ini ialah liberal kapitalis. Ataupun liberal and capital debt and system. Jadi di situ ada riba dan sebagainya. Dia nampak, ni riba, ni riba contohnya. Dia nampak tentang pembentukan tarbiyah itu membina akal yang sedar, menjauhi perkara-perkara yang Allah larang. Bukan setakat pencuri dan sebagainya, tapi maknanya sistem kehidupan tadi. Kemudian melaksanakan ibadah dan melahirkan akhlak yang benar. Jadi ini adalah kita kata, lepas akhlak tadi, kita mesti membentuk kekuatan amal jama'i melalui ukhuwah yang benar. Jadi amal jama'i secara tersusun, munazamah. Jadi ini antara perkara yang penting. Jadi bukan hanya sekadar kita tahu, ada ilmu, ada kefahaman,
tetapi kita juga membentuk jiwa kita, meningkatkan hati kita, membina kekuatan ibadah kita, membina kekuatan akhlak kita, membina kekuatan ukhuwah kita, membina kekuatan amal jama'i yang munazamah, yang tersusun. Ini aspek-aspek yang penting. Dan yang ketiga ialah aspek harakiyah, pergerakan Islam. Kita bukan hanya sekadar satu-satu je kita buat, tapi kita kena menyeluruh. Apa aspek harakiyah ni? Kita nak memahami tentang harakah tajdid Islami, harakah yang akan mentajdidkan Islam secara kulli. Maknanya kita nak kena faham realiti. Sebab tu kita bincang tentang realiti pada malam ni. Realiti semasa, realiti umat Islam, apa masalahnya, realiti musuh, apa makarnya, apa perancangan musuh. Jadi kita boleh kena faham. Bila kita faham, barulah kita boleh insya-Allah biiznillah kita menggunakan kawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh untuk kita bergerak, untuk kita melaksanakan apa yang digambarkan sebagai tajdid dan muwajahah. Muwajahah ni apa? Muwajahah ni ialah kita berhadapan dengan Dajjal. Berhadapan dengan tentera Dajjal. Kerana berhadapan dengan Dajjal dan tentera Dajjal ni adalah merupakan sunnah akhir zaman. Kalau kita yakin kita hidup dalam 3 tahun, 4 tahun daripada sekarang, maka kita akan berdepanlah dengan kekejaman Dajjal yang mungkin akan keluar. Jadi sebab itu pada hari ini ada banyak kumpulan-kumpulan, ada banyak pertubuhan, ada banyak jamaah, ada banyak tariqah sufiyah, begitu juga sufisma. Jadi begitu juga kan kumpulan-kumpulan politik, kumpulan siasah. Ada banyak, tetapi kita lihat majoritinya fokus kepada kecenderungan masing-masing. Jadi kita tak melihat secara menyeluruh untuk membina satu kekuatan tadi. Ini yang kita kena sinergikan. Kita kena sinergikan. Jadi akhirnya masing-masing hanya fikir tentang diri masing-masing aja. Diri masing-masing aja tak fikir macam mana kita nak sinergikan, kita nak gabungkan apa yang ada tadi. Baik. Saya nak sebut kat sini, tanpa kita sedar, rupa-rupanya tokoh-tokoh yang ada di kebanyakan negara-negara, terutamanya negara yang telah dijajah oleh British, contohnya negara Malaysia ni. Dan tokoh-tokoh ni lah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai yang aku takut, yang aku bimbang lebih daripada Dajjal. Yang aku takut, aku bimbang lebih daripada Dajjal ialah tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan. Jadi kita hari ini dikelilingi oleh ramai yang begitu. Itu yang kita hari ini heran. Kenapalah masa dia jadi pembangkang, dia boleh terima. Kan? Jangan ambil bila dah jadi pihak-pihak kerajaan pula, dia pula yang promote. Dia pula yang galakkan. Baik. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, kita tengok apa kata-kata Lord Cromer. Lord Cromer ni siapa? Dia merupakan salah satu pesuruh jaya. Tinggilah, pangkat besar lah. Kita kata di kalangan tentera British dahulu. Dia lah merupakan antara perancang penjajahan di Asia Barat. Dan dia telah menulis dalam bukunya Modern Egypt. Kita ambil petikan dia. Ini sesuai dengan kita. Dia kata bahawa England, saya terjemah, bersedia memberikan kemerdekaan politik. Jadi England boleh bagi kemerdekaan politik sepenuhnya kepada tanah jajahannya. Dia boleh bagilah kepada Egypt, dia boleh bagilah kepada Malaysia dan sebagainya. Dan sepenuhnya kemerdekaan sebaik-baik sahaja. Sebaik-baik sahaja telah wujud bersedia generasi intelek, golongan orang yang terpelajar dan ahli-ahli politik. Dia bukan terpelajar saja, tapi dia juga ahli politik yang telah dibentuk melalui pendidikan Inggeris. Yang telah dibentuk oleh pendidikan Inggeris dan mendukung nilai-nilai Inggeris. Jadi bukan saja dia duduk dalam acuan pendidikan English ataupun Britain, tetapi juga dia mendukung nilai-nilai Inggeris untuk mengambil alih negara yang tadi tu, negara yang nak dimerdekakan. Tetapi dengar ni cakap Lord Cromer ni, kita kena ambil berat ni. Sebab ini adalah perancangan dia ketika sebelum memerdekakan mana-mana kita kata negara-negara yang dijajah oleh Britain contohnya. Dia kata tetapi dalam keadaan bagaimana sekalipun, walau apapun yang terjadi, dia kata, dalam keadaan bagaimana sekalipun, kerajaan Inggeris tidak akan bertolak ansur walaupun sesaat. Diguna perkataan walaupun sesaat, tak akan bertolak ansur.
Dikata kepada penubuhan sebuah negara Islam yang merdeka. Apa maksudnya tuan-tuan? Apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat British dan negara-negara salib tidak akan memberikan kemerdekaan kepada mana-mana negara di bawah jajahan dia, melainkan dia telah menyediakan generasi tokoh kan, ulama, dikata orang yang mendapat pendidikan dan yang ada keupayaan politik, berpolitik, ulama dan umara yang dibentuk melalui pendidikan Inggeris. Bukan sahaja dibentuk, mereka mendukung, mempertahankan nilai-nilai Inggeris untuk mengambil alih negara-negara yang nak diberikan kemerdekaan. Selagi tak ada tokoh-tokoh alim, tokoh-tokoh umara yang pemimpin politik tadi yang mendukung nilai-nilai British, nilai-nilai Inggeris, maka dikata negara tersebut tidak akan diberikan kemerdekaan. Tak akan merdeka. Ini disebut oleh Lord Cromer dalam bukunya Modern Egypt. Menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana keadaan yang berlaku di negara-negara Commonwealth ini, contohnya, ialah negara yang telah diberikan tokohnya, kepimpinannya oleh mereka yang telah diacu dengan acuan-acuan mereka. Sehingga sebab dikata apa? British tidak akan bertolak ansur walaupun sesaat, dikata, kepada penubuhan sebuah negara Islam yang merdeka. Ini disebut. Maknanya semua polisi macam itu. Sebab tu jadi sebab itulah kita lihat mereka memastikan kepimpinan itu sebenarnya menganut ideologi, akidahnya ialah akidah liberalisme. Sebab akidah British ialah liberalisme. Jadi kalau Kristian ni Protestan. Maka sebab itulah mereka membentuk kepimpinan yang disebut sebagai loyal opposition. Kata pembangkang yang setia, loyal. Ataupun control opposition, iaitu pembangkang yang kontrol. Pembangkang yang boleh dikuasai. Jadi contohnya isu besar dalam negara kita dulu disebut Melayan Union. Nampak macam menentang, tapi rupanya dia bersama dengan polisi British. Bersama dengan polisi British. Tak izin minum air sikit dah. Bismillah. Baik, kita tengok. Sebelum kita masuk tajuk hari ini, kita tengok. Saya nak nampak, supaya kita nampak. Kita nampak apa yang berlaku. Bukan dengan arus. Kita nampak dengan kacamata hati kita. Dengan basirah. Kita boleh tengok dengan kacamata iman. Kacamata Islam. Sebab tu saya bawa benda ni supaya kita nampak. Kita tidak hanya ikut nilai kita, ikut orang semua berteriak, orang semua buat demonstrasi. Kita sama dengan arus yang hanya sekadar nak lepaskan satu masalah, tapi dia akan membawa kepada masalah yang lain yang lagi besar. Masalah yang lebih besar lagi. Dalam satu catatan, British official, dalam satu nota disebut Politics of Administration, the Malaysian Experience. Satu catatan. Satu catatan oleh British official. Saya tak dapat pasti siapa, tapi Politics of Administration, the Malaysian Experience. Itu dia punya tajuk dia. Dia kata Britain would not afford to let the leadership of the Malaya fall from the hands of traditionally loyal. Jadi British tidak boleh, would not afford, tak akan terimalah untuk kepimpinan Malaya itu, Malaysia ni, jatuh kepada tangan traditionally loyal. Orang yang setia kepada tradisional. Kalau di Malaysia ni, yang tradisionalnya lah Islam.
kan, traditionally loyal and very much anglicized, iaitu kan, kalau dia menjadi itu pun Inggeris yang tiruan. Kalau dia kata Inggeris, Inggeris yang tiruan. Jadi sebab itu dia kata apa? Dia catat ni experience dia. Leaders of UMNO, saya sebut, who were pro-British and who wanted a British system of government to continue. Kan? Jadi dia kata leaders of UMNO tadi yang suka kepada, yang nak kepada sistem British dan nak kepada kepimpinan British. Into the hand of such group. Jadi dia nak leadership of UMNO tadi berbanding dengan hand of such group ataupun kumpulan yang lain as seperti the Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin ni satu parti yang Islam ataupun kita kata satu kelompok yang henjat kepada kepimpinan Islam yang telah di-ban, yang telah diharamkan oleh British pada 1948. Jadi sebab tu kita lihat hari ni kan perkara yang sama sedang berlaku. Kalau dulu British, tapi sekarang ni bukan lagi British. British dah habis. Sekarang ni ialah globalist. Sekarang ni ialah international yang menguasai kepimpinan dunia hari ni. Jadi kesetiaan tu, loyal tu, kan kita kata dia punya walak dia, bahasa Arab sikit lah. Walak dia tu, kepercayaan dia, kesetiaan dia, kasih sayang dia. Dan ibaratnya bukan lagi kepada traditionally Malaysia ni. Nilai-nilai yang ada dalam negara kita yang sepatutnya. Nilai-nilai tempatan. Nilai-nilai orang-orang bangsa-bangsa yang ada di sini. Atau yang lebih mudah kita nak sebut nilai-nilai Islam. Bukan. Tetapi kepada nilai global. Globalis. Jadi kepimpinan yang menyokong globalis, dialah yang akan dinaikkan, dilantik. Kepimpinan yang akan menyokong kan nilai-nilai Islam, walaupun negara kita agama resminya adalah Islam, kan, tetapi mereka tak mahu. Sebab itulah kita lihat, inilah yang kita gambarkan sebagai wujudnya kan deep state di dalam Malaysia ni, kerajaan dalam kerajaan. Wujudnya kerajaan dalam kerajaan. Satu perkara yang kita sebut daripada hari itu, daripada dulu lagi. Bagaimana kita sebut macam-macam. Kita bahas macam-macam. Kita bawa macam-macam. Perkara yang kita nampak tak kena, kita cuba betulkan. Kita perlu bagi cadangan. Cara yang terbaik. Cara yang elok. Mengikut saluran-saluran yang diizinkan oleh perlembagaan. Mengikut saluran yang diizinkan oleh undang-undang. Kita ikut, tetapi bila pemimpin-pemimpin yang berkenaan, yang rupanya kesetiaan dia itu kepada global, kesetiaan itu kepada antarabangsa, bukan kesetiaannya kepada negara ataupun bangsa dia ataupun kepada agama yang ada, maka di sinilah kita lihat masalah demi masalah demi masalah demi masalah. Kan? Kita nak selesaikan satu-satu, timbul yang lain pula. Selesai yang lain tu, timbul lagi yang lain lagi. Tak habis-habis. Ini saya nak minta kita semua tengok sungguh-sungguh tentang sistem yang ada disebut Mulkan Jabarian ini. Di mana sistem Mulkan Jabarian ini sebenarnya di bawahnya, di belakangnya itu, ada mereka yang mengkhianat negara kita. Yang mengkhianat negara kita. Saya tak nak sebutlah siapa-siapa. Tapi nak sebut kat sini, adanya kelompok-kelompok ini. Jadi sebutlah apa akta pun yang nak dibuat. Kalaulah kita betul-betul serius dengan akta 342. Katalah parlimen serius. Kerana ini melibatkan kesihatan. Ini melibatkan keselamatan. Ini melibatkan kedaulatan. Kenapa hanya 23 orang sahaja ahli parlimen yang berbincang dan berbahas berkenaan akta ini? Sedangkan akta ini satu akta yang penting. Yang telah pun rejected 5 kali daripada parlimen. Malahan ketua pembangkang sebelum ini, iaitu yang telah menjadi Perdana Menteri sekarang, Anwar Ibrahim, dia
dengan tegas menyatakan kami tidak akan terima satu akta yang mana akta ini akan membuli rakyat, membuli kan kita kata manusia yang ada di dalam negara ini. Disebut. Tapi kenapa tiba-tiba apabila dia dan sebagainya menjadi kepimpinan negara ini, tiba-tiba akta-akta yang begini dilepaskan. Seolah-olahnya 23 orang ahli parlimen itu mewakili 222 orang. Yang kalau kita kira hanya kurang lebih 10%. Maknanya kalau kita kata kita kata nak buat exam lah, peperiksaan ni memang kalah. Memang fail. Ini dia kata rakyat Malaysia punya perbahasannya. Perbahasannya. Jadi sebab itulah kita nak melihat di sini bagaimana keadaan yang berlaku ini sebenarnya dia bukanlah suatu perkara yang tidak dirancang. Dirancang. Dan kita dah menyebutkan sebelum ini bagaimana mereka merancang dengan sangat teliti. Sangat teliti. Jadi solusi macam mana? Nanti kita sebut solusi lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi minum sikit, batuk. Bismillah. Baik. Jadi kita tengok Akta 342 ni sebenarnya ia adalah merupakan lanjutan daripada akta yang di peringkat antarabangsa. Seperti yang berlaku di dalam Summit of the Future yang saya ceritakan beberapa hari yang lepas. Di mana Summit of the Future itu telah melahirkan dipanggil Pact for the Future dan perjanjian untuk masa depan. Jadi Summit of the Future itu telah dilaksanakan di headquarters United Nations iaitu di New York pada 22 dan 23 September yang lepas, yang mana di situlah mereka telah menyerahkan diri mereka lah, wakil-wakil negara-negara di dunia ni kepada dipanggil a Pact for the Future, perjanjian, aku janji, bai'ah untuk masa depan, yang melibatkan the Global Digital Compact, melibatkan tentang digital system, melibatkan tentang Declaration of the Future Generation, melibatkan tentang manusia dan kehidupannya pada masa depan, yang meliputi kita kata perkara-perkara berkenaan dengan keamanan dan keselamatan, peace and security, berhadapan dengan sustainable development, tentang kelestarian alam sekitar dan sebagainya. Jadi kita lihat daripada Pact for the Future ini yang lahir daripada Summit of the Future ini, yang mana telah melahirkan IHR dan sebagainya, dan sekarang telah melahirkan Akta 342. Sama aja. Jadi sebenarnya benda ini adalah benda dari global. Bukan benda daripada kepala otak Menteri Kesihatan. Kalau ikut kepala otak Menteri Kesihatan kita, Datuk Seri Zul, pada masa tahun 2021 dulu, bersama dengan Anwar Ibrahim, pada masa itu Ketua Pembangkang, mereka menolak Akta 342. Menolak, buat demonstrasi, ataupun kita kata buat perhimpunan, menyatakan kami tidak akan terima Akta 342 ni. Dia kata, Menteri Kesihatan sekarang ni, Datuk Zul ni, Dr. Zul ni, Dr. Zulkifli ni, dia bersama. Dia pun ada kat situ. Cuba cek lah dia punya Anwar Ibrahim punya Facebook. Dia tulis. Saya bacakan Facebook dia. Saya ada buat petikan. Dan lagi dia pergi ni pula. Dia pergi Padang pula kan. Kita tengok apa dia tulis. Sekejap saya cuba dapatkan balik. Dia kata apa? Sini tengok apa dia kata. Mana dia ni? Ke atas. Ni. Anwar Ibrahim telah menulis dalam Facebook ni, kalau tak telefon dia punya orang lah. 16 Disember 2021. Dia kata, saya baru terima kunjungan dari Menteri Kesihatan YBKJ, Khairy Jamaluddin, dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah di pejabat saya tengah hari tadi. Ini adalah selepas kami, ahli-ahli parlimen, menyatakan bantahan
kepada rencana kerajaan dalam mengekang wabak menerusi pindaan Akta 342. Dalam pertemuan itu, Anwar Ibrahim kata apa? Saya menyatakan kebimbangan dan keluhan rakyat berkenaan perkara tersebut. Ni ada gambar dia. Dia buat demonstrasi. Dia buat demonstrasi. Ini geng-geng PH lah semua ni. Geng-geng kerajaan lah ni. Tengok tu, Dr. Zul sebelah. Nampak tak? Dr. Zul sebelah Anwar Ibrahim. Siapa Dr. Zul ni? Dia lah Menteri Kesihatan sekarang. Kan? Ni. Dia catat dalam dia punya Facebook. Saya baca. Pagi ini, saya bersama beberapa ahli parlimen lain, termasuklah mantan, masa tu mantan, sekarang jadi balik, Menteri Kesihatan YB Dr. Zulkifli Ahmad, telah menerima memorandum dari gerakan anak-anak muda dan aktivis rakyat. Mereka hadir bagi menyatakan pendirian tegas serta bantahan keras terhadap rencana kerajaan berhubung hendak melawan wabak menerusi pindaan pada Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit, iaitu Akta 342. Kami, ahli-ahli parlimen dari PH, tidak boleh menyokong pindaan ini tatkala rakyat mahu dibuli dan ditekan oleh pemerintah. Ini dia tulis ni. Ini dia tulis. Dia sendiri cakap. Dia sendiri cakap, dia kata, dia takkan terima. Siap buat demonstrasi lagi, tunjuk lagi. Dengan Menteri Kesihatan sekarang. Tiba-tiba bila dia jadi PM, tiba-tiba bila jadi Menteri Kesihatan, bagai lembu dicucuk hidung. Bagai lembu dicucuk hidung. Terima. Bentuk. Jadikan sebagai Akta 342. Kenapa? Kerana ini adalah akta yang selari dengan RHR, International Health Regulation, yang selari dengan Pact for the Future, Summit of the Future yang telah dilaksanakan baru-baru ini, iaitu untuk menguasai negara-negara yang ada di seluruh dunia. Apakah inti kepada Pact of the Future ini? Pact for the Future ialah melaksanakan emergency platform. IHR lah. Saya dah cerita dah IHR panjang. Cuba tengok tajuk IHR. An emergency platform yang mana akan menjadikan United Nations Secretary General Antonio Guterres boleh mengisytiharkan emergency, darurat pada bila-bila masa, pada mana-mana sahaja. Sama seperti pandemic agreement, pandemic treaty. Inilah yang telah dibantah oleh kita dan ramai lagi rakyat di negara kita. Bila sebut IHR, ini dia. Sekarang ni IHR dah pun disign. Kan? Pact for the Future pun dah disign. Perjanjian masa depan dah disign. Maka sekarang ni mereka mahu buat di peringkat lokal, itulah mereka kena luluskan Akta 342. Mereka kena luluskan Akta 342. Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu saya kata sini, kita nak kata Akta 342 ni, dia pun tak nak. Dia pun tak nak. Masa dia jadi ketua pembangkang tu, dia kata kena semak, kena pergi. Hari ni, bila Akta 342 ni, yang dikatakan sebagai membuli rakyat. Dia sebut perkataan dia, membuli rakyat. Sekarang ni, kita tengok Akta 342 ni telah diluluskan. Yang luluskan tu pun hanya 23 orang sahaja. Mana pergi pembangkang ni? Mana pergi pembangkang? Tidur kat rumah ke? Hari berkenaan. Hari penting. Bila mengundi, setuju. Kata YDP yang di-Petua Parlimen, setuju. Setuju tu pun tak dengar. Sikit sangat. Sikit sangat. Jadi macam mana ni? Macam mana? Dah lulus dah. Apa yang diluluskan? Banyaklah. Antaranya, dia memberi kuasa. Memberi kuasa pada pengamal perubatan. Ataupun kepada pegawai-pegawai dia. Kan rang undang-undang yang mengandungi 14 fasal ini, antaranya, ini antaranya,
bagi memastikan setiap pengamal perubatan. Siapa yang dilantiklah oleh majlis perubatan dia. Yang mempunyai sebab untuk percaya atau mengesyaki sahaja. Yang ini, orang ni ada penyakit. Orang ni ada penyakit. Maka dia boleh bagi notis dan boleh ditentukan apa nak dibuat. Maka dia kata, di bawah akta ni 14A dikata kan, untuk membolehkan seorang pegawai yang diberi kuasa memerintahkan mana-mana orang yang dijangkiti dengan penyakit-penyakit yang disyaki, yang dipercayai tadi, untuk kena pergi kuarantin, pengasingan atau pengawasan. Jadi 14A ni Bismillah. 14A ni memastikan setiap pengamal perubatan, pegawai-pegawai dia lah yang dilantik, mempunyai sebab untuk percaya atau mengesyakinya. Saya rasa kamu ni ada penyakit ni, batuk-batuk ni. Kamu ni batuk-batuk ni ada penyakit ni. Penyakit berjangkit ni bahaya ni. Maka dengan sebab itu memberi notis dan boleh menyuruh supaya diadakan pengasingan, kena kuarantin, kena pengawasan. Dia ada kuasa. Section 15A pula memberi kuasa kepada pegawai tadi untuk memerintahkan, kamu ni batuk-batuk aja, macam sakit aja, macam ada coronavirus saja, macam apa-apa, maka kamu boleh diwajibkan pakai peranti pengesan. Maknanya kena pakai gelang yang akan didetek ke mana pergi. Jadi macam dalam penjara lah. Tapi duduklah kat mana-mana. Dan jelas perkara ini melanggar hak asasi. Kebebasan. Jelas. Ya. Kemudian, yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim dulu masa ketua pembangkang, sekarang ketua negara. Senyap. Ketua pembangkang bising sebab dia jadi ketua negara. Dah dapat jadi ketua negara, dia senyap. Dia kata apa? Masa ketua pembangkang tu, undang-undang ini, akta 342 ini adalah akta yang boleh membuli rakyat. Bukan rakyat saja, agung pun dia boleh buli. Tengoklah, dia boleh buli semua orang. Dan selain daripada itu, ketua pengarah kesihatan diberi kuasa penuh. Boleh memberikan denda maksima. Daripada 1,000 jadi 5,000. Daripada 1,000 jadi 5,000. Tuan-tuan, gaji kita sebulan berapa tuan-tuan? Saya ni tak ada gaji, bismillah. Tuan-tuan ada gaji berapa? 100,000 ke? Jalan-jalan, tempat tu kena pakai face mask, pelitup muka. Tiba-tiba tak pakai. Dia pun kata, kamu ni, yang pasal apa tak pakai pelitup muka? Oh, saya tertinggal, saya tak ingat. Kamu tak tertinggal ni, kamu sengaja. Maka kamu kena denda. Dia pun bagi surat saman. Berapa? RM5,000. Gaji kita RM3,000 je. Gaji kita sebulan RM4,000 je. Atau gaji kita RM5,000. Habis kosong nak kena bayar. Itu sekali kena tangkap dengan tak pakai mask, pelitup muka. Kena 3 kali tangkap. Bawa keluar tandas. Kan? Bawa keluar tandas, baru nak pakai, tiba-tiba datang pegawai. Kamu tak pakai pelitup muka? Ni denda. RM5,000 lagi. Kena 3 kali, RM15,000. Takkah membuli nama dia? Dia membuka pula peluang untuk berlakunya rasuah. Kan? Dia pergi sana, pegawai kesihatan daerah. Pergi ke kedai-kedai, ni nampak macam menyalahi undang-undang ni. Kata, tolonglah cik, saya nak berniaga kat sini, susah, sebagainya. Bolehlah. Kita kira diskaun lah. Bagi kat saya cukup lah. Setiap sebulan bagi kat saya kan RM500.
Bayangkan satu kedai RM500, 10 kedai tak RM5,000. Itu pegawai level SPM, level mungkin diploma ataupun bawah daripada itu. Dia boleh kata RM500, 300 cukup lah, 300. Saya 300 sebenarnya, tapi bos saya yang tunggu kat kereta tu 200. Sebab saya ke depan dapat 300 lah. So 500. Dia membawa kepada rasuah. Ini membebankan rakyat. Jadi akta ini, RUU ini membawa kepada risiko penyalahgunaan kuasa yang luas. Sama ada kepada ketua pengarah KKM sendiri ataupun kepada pegawai-pegawainya. Mereka dikuasa. Jadi Persatuan Perubatan Malaysia, MMA pun bimbang. Doktor-doktor yang ada pun bimbang. Denda RM5,000 untuk mendidik rakyat. Dia kata nak didik rakyat. Jadi kita lihat sebenarnya, inilah perkara yang pelik. Bayangkan, tiba-tiba berlaku satu perkara, maka dia pun mengisytiharkan, minta maaf, tuanku, Patik terpaksa tutup istana. Istana sepatutnya dikuarantinkan kerana istana disyaki adanya virus coronavirus 24. Tu 19 dah lepas, ni 24 pula. Tutup istana. Tutup istana. Mari ramai-ramai kita pergi bakar pejabat kesihatan. Jangan bakar pejabat kesihatan. Ini bukan dia punya hal. Ini hal menteri ni. Ini hal orang parlimen ni. Dia tak fikir ke? Dia tak fikir ke? Tapi dia boleh cakap lah apa dia nak cakap kan. Tapi saya nak gambarkan kat sini, perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu proklamasi darurat yang khas untuk Yang di-Pertuan Agong akan dirampas. Akan dirampas. Akan dirampas. Jadi nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana ni? Tuan-tuan, saya nak kemukakan 3 perkara. Saya nak kemukakan 3 perkara, tolong sebarkan. Tolong sebarkan. Yang pertama sekali, solusi yang kita kena buat ialah kita sama-sama kena angkat tangan, minta doa ke Allah. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kami dianiaya, ya Allah. Ya Allah, umat dianiaya, ya Allah. Nak pergi masjid pun tak boleh, nak pergi haji pun tak boleh, nak pergi umrah pun tak boleh, dipaksa sekian. Ya Allah, minta supaya ya Allah engkau hancurkanlah kepimpinan yang jahat. Siapa-siapa kepimpinan yang jahat, kepimpinan yang mengikut kepentingan diri, kepentingan duit ke tak kira lah. Maka ya Allah, kau jatuhkanlah mereka. Jangan jadi pemimpin. Kau tukarkanlah dengan pemimpin yang sebenar. Maknanya kita minta supaya Allah bangkitkan kemenangan. Nombor 1 doa. Semua doa. Dalam setiap doa kita minta. Minta supaya kita diberikan kekuatan, kesabaran. Minta supaya kita diberikan kemenangan. Secepat yang boleh. Minta supaya ya Allah layakkanlah kami untuk menang. Minta doa. Yang pertama sandar pada Allah. Jadi solusi nombor 1, patah balik pada Allah. Itu nombor 1. Ini kena buat ni. Semua orang ni kena buat. Kita kena minta ke Allah kurang-kurangnya doa lah. Kurang-kurangnya doa. Itu nombor 1. Kena buat ni. Boleh? Ini penting. Sebab tu saya sebut tadi, segala masalah yang kita hadapi, segala ujian, segala fitnah yang kita hadapi, global ke, lokal ke, susah ke, peperangan ke, ekonomi dan sebagainya, maka kita melihat dengan kacamata iman. Kita melihat dengan kacamata iman. Kita mentauhidkan kuasa Allah
mentauhidkan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan segala nama-nama Allah semua kita mentauhidkan, patah balik pada Allah. Kita patah balik pada Allah. Itu nombor satu. Yang ini menunjukkan berjayanya kita berhadapan dengan ujian-ujian tadi atas asas iman. Jadi nombor satu, minta ke Allah. Ini solusi nombor satu ni. Solusi nombor satu ni. Ini bukan nombor 100, nombor satu. Nombor satu ni. Jadi kita kena buat ni. Buat noh. Saya minta buat semualah. Minta anak-anak doa. Jangan doa untuk diri kita saja. Kita doa untuk negara kita. Negara kita doa untuk Islam. Supaya Islam tertegak. Sebab kita tahu, kalau Islam tidak tertegak, maka yang tertegak ialah Dajjal. Dua je. Allah gambarkan dalam Quran, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Di hadapan kamu ada dua jalan. وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Di hadapan kamu ada dua jalan. Al-Islam wa ghairul Islam. Maka siapa yang mengambil selain Islam, iaitu Dajjal. Selain Islam, iaitu apa yang ada kepimpinan dunia hari ini, maka dia takkan diterima, rugi. Allah firman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bismillah. Siapa-siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai agama dia, hidupnya, tumpuannya, rujukannya, pegangan dia, perasaan dia, pemikiran dia, maka Allah tidak akan terima. Sekali-kali Allah tak terima. Sampai bila-bila Allah tak terima. Dan di hari akhirat, dia akan jadi orang yang rugi. Jadi sebab itulah, bila kita berhadapan dengan apa sahaja ujian yang ada, kita jangan doa untuk kita saja. Doa untuk sahabat-sahabat kita, rakyat, negara, supaya Islam tertegak secepat yang boleh. Supaya kita ni boleh lebih segera kita membantu sempat yang lain yang kurang. Kemudian kita boleh kembangkan Islam ni sampailah Islam terbina, tertegak, bangkit, tajdid di seluruh dunia. Nombor satu, kena doa. Doa ni maknanya kita melihat satu masalah dengan kacamata iman. Dengan kacamata iman kepada Allah. Sabar, takwa. Sabar, takwa. Baik, itu nombor satu. Nombor dua, solusi yang kita nak kena buat ialah kita kena bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang kita kenal untuk membina kekuatan umat. Kalau tiga sunnah yang disebut tu, jihad, dakwah dan tarbiyah. Jihad ni maknanya kita membina sistem Islam. Yang kita mampulah kecil-kecil. Kalau kita mampu bina sama satu keluarga, dua keluarga, kita bina satu keluarga, dua keluarga. Kalau kita mampu bina satu masyarakat, kita bina satu masyarakat. Apa dia? Contohnya sistem ekonomi Islam, kita buat sama-sama kita. Sistem pendidikan Islam, kita buat sama-sama kita. Sistem akhlak sosial Islam, kita buat sama-sama kita. Buat sama-sama kita ni, bina kekuatan. Sebab Allah perintah bina kekuatan. Adakah nak tunggu kuat baru menang? Tak. Allah akan kuatkan kita. Allah akan kuatkan kita. Jadi janganlah kita duduk gantung dengan mana-mana yang ada pada hari ini. Gantung dengan mana-mana. Termasuklah yang di Pertuan Agong. Jangan bergantung dengan makhluk. Tetapi Allah perintah kita melalui Rasulullah SAW supaya kita sama-sama membina kekuatan. Apa yang kita mampu. Kalau kita boleh bina penternakan, pertanian, membantu sama kita, binalah. Buat. Kemudian bina, kita kata sistem dakwah, ingat memperingati antara satu sama lain, binalah. Ingat memperingati, membina kekuatan, tarbiyah sama-sama kita. Ini kena buat ni. Yang ini kena buat.
Dan kena buat jangan seorang-seorang. Kena bersama jamaah. Nanti lepas baca maksurat, setiap petang, Ustaz doalah kami aminkan. Okey, insyaAllah nanti kita cuba. Kita masukkan. Sebenarnya dah masuk dah dalam doa tu. Tak apa, kita masuk nanti. Khususan. Jadi kita kena bina kekuatan. And Allah firman dalam Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini penting baik. Yang ketiga, tindakan kita pula dalam mencari asbab kemenangan. Kita kena bertindak. Tak boleh kita syok sendiri je. Sama-sama kita je tak. Kita kena bertindak. Maka hendaklah kita bergabung dengan pertubuhan-pertubuhan lain. Membina ukhuwah, membina networking jaringan dengan semua pertubuhan Islam. Dengan semua gerakan Islam. Dengan semua taifah Islam. Kita membina. Kalau kami panggil di peringkat Kuala Lumpur ni, kita panggil Task Force Rakyat. Kita membina gerak kerja untuk sama-sama bantu-membantu. Ini sebagai asbab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi Nabi gambarkan kepada kita bagaimana kita kata digambarkannya lah. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna au qamaka rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tak kisah, tak prihatin dengan apa yang berlaku kepada urusan umat Islam, maka dia bukan dari kalangan umat Islam. Hari ini contohnya, guru-guru kita, kaki tangan kerajaan, dipaksa untuk sign SSPA. Jadi bila kita tengok ada 1000 lebih muka surat SSPA itu. Antaranya, mewajibkan pengambilan vaksin secara lengkap. Antaranya, pengambilan vaksin secara lengkap mengikut ketua jabatan masing-masing. Lebih kurang macam itulah dia punya maksud dia. Jadi cikgu-cikgu ni ada yang dah sakit. Dulu dah ambil dah dos 1, dos 2, sakit. Ambil dos 3, bertambah sakit. Ada yang dah sakit memang permanent, kesan yang permanent. Ada yang sakit memang dah tak boleh buat apa-apa dah, tetap baring aja. Ada yang sakit sampai peringkat dia tak boleh kerja dah. Malah ada yang meninggal dunia dengan kesan-kesan sampingan. Jadi hari ini dia nak suruh sign pula. Kalau tidak akan diberikan tindakan tata tertib kepada kaki tangan kerajaan yang tak mau menerima apa yang diperintah oleh ketua jabatan. Iaitu paksa ambil vaksin. Padahal dulu tak kata paksa. Menteri Kesihatan pun kata tak paksa. Akta 342 ni bukan untuk nak paksa. Dia tak paksa lah kat situ. Tetapi dalam jabatan kerajaan, memang dalam perkeliling yang dibagi, dalam tanda tangan yang disuruh ni, seolahnya dipaksa. Kalau orang tu tak nak ambil, dia nak ambil rawatan secara tibun nabawi. Nak ambil rawatan sunnah. Apa salahnya? Ambil rawatan cara homopati. Apa salahnya? Ataupun cara-cara lain banyak lagi. Tiba-tiba dipaksa. Ni jadi kita nak kena ada satu kekuatan. Nak tolong ni cikgu-cikgu ni. Sekarang ni gelisah ni. Nak kena sign ni dah masuk bulan 10 ni. Dia kata nak kena hantar. Bulan 10 ni nak kena sign. Nak sign ke tak nak sign? Banyak telefon tanya. Nak jawab macam mana ni? Bismillah. Nak jawab macam mana? Jadi kita kena tolong sahabat-sahabat kita ni. Mereka ditekan. Jadi yang akan kena ni mula-mula jabatan-jabatan kerajaan dulu. Ni pegawai-pegawai polis pun akan kena semua ni. Tentera akan kena. Kita kesian. Kita bukan kata kita tak nak ambil vaksin ke atau tolak vaksin. Tak apalah. Kalau kamu nak ambil vaksin, kamu ambil lah. Tapi jangan paksa orang lain. Jangan paksa orang yang tak nak ambil. Kamu nak ambil, kamu ambil lah. Nak ambil sampai 500 vaksin, ambil lah. Nak jadikan makanan ruji pun boleh. Tapi jangan paksa orang yang tak nak.
Ini dipelihara oleh hak kebebasan dalam menjaga kesihatan dalam perlembagaan Malaysia, perlembagaan persekutuan. Dipelihara. Saya tak ingat perkara berapa. 40 ke apa, saya tak ingat. Jadi nak sebut kat sini, kan, perkara-perkara ni, sebenarnya Akta 342 ni bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Bertentangan dengan perlembagaan. Jadi kita kena bergabung. Kita kena menyokong usaha-usaha untuk membantu sahabat-sahabat kita ni yang sekarang ni sedang berhadapan dengan masalah. Nak kena paksa ni. Kalau kita mungkin yang tak kerja kerajaan ni, mungkin buat masa ni masih lagi boleh bebas lah. Tapi tak tahulah lepas ni kan. Jadi sebab tu kita kena bersama-sama dengan NGO gabungan. Supaya mudah-mudahan ukhuwah kita terbina. Supaya mudah-mudahan kita berkasih sayang, bekerja sama. Dengan sama-sama ni. Kita berhadapan dengan masalah yang sama. Sebenarnya saya sebut kat sini tuan-tuan puan-puan. Bukan saja Akta 342. Ada banyak lagi akta. Banyak lagi. Saya cuma contoh malam ni 342 je. Tak lama lagi dia akan paksa tanam chip pula. Digital ID. Lepas tu digital currency. Nak control pula currency kita. Macam-macam lagi. Banyak. Jadi sebab itulah saya sebut tadi. Fitnah. Ujian. Maka kita kena bersama-sama dengan kepimpinan masyarakat. Yang tidak ada kepentingan macam mana politik. Orang politik ni ada kepentingan. Ada jawatan. Gaji pun ribu-ribu. Puluh ribu. Dan kemudian mereka ada kartel yang jaga dia. Ada millionaire. Businessman, tycoon yang pegang mereka. Kita ni, yang paling penting mereka dipegang oleh antarabangsa. Jadi, alhamdulillah kita dah mengadakan persidangan meja bulat. Persidangan meja bulat kita dah buat dah pada 7 hari bulan September yang lepas. Kita dah buat dah dan kita telah pun membuat satu forum rakyat untuk menghadapi isu-isu kecemasan. Tahap amaran merah. Bukan tahap biasa, red alert. Kita dah buat dah. Dan insyaAllah resolusinya sudah siap. Kita dah murnikan. Dan alhamdulillah, saya kata 99.9% siap lah. Jadi resolusi ini, kita akan bawa kepada Majlis Raja-Raja dan insya-Allah kita akan bawa kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita akan bawa pada mereka sebab mereka yang ada di dalam kita kata perlembagaan kita. Kita buat. Nombor satu, kita nak satukan rakyat. Itu nombor satu. Supaya kita boleh tolong sahabat kita, rakyat kita yang terkesan, rakyat kita yang terkena dengan musibah-musibah yang ada ini. Saya bacakan sedikit. Saya bacakan sedikit. Yang pertama sekali, saya membacakan tentang pernyataan masalah. Apa masalah? Ini saya sebut ni. Ini benda yang telah disokong oleh semua perwakilan NGO. Kurang lebih 300 NGO. NGO yang betul, bukan NGO politik. Bukan NGO yang dibayar ni, datang semua pakai tambang sendiri ni. Daripada seluruh Malaysia. Bukan datang dibayar. Nak jumpa pemimpin-pemimpin politik, bakat bayar. Tak, ni tak ada bayar ni. Datang. Pernyataan masalah. Perkataan dia, loss of trust. Hilang kepercayaan. Rakyat jelata kini menghadapi krisis kepercayaan terhadap ketelusan serta kewibawaan kerajaan. Ini saya nak baca sikit je, tak nak baca semua. Maknanya rakyat menghadapi krisis kepercayaan terhadap ketelusan dan kewibawaan kerajaan. Macam mana kita kata wibawa? Yang mengundi Akta 342, akta yang penting,
akta kesihatan, akta keselamatan, akta yang bersangkut dengan kedaulatan negara, hanya 23 orang daripada 222 orang MP. Macam mana kita kata kita boleh percaya kepada wakil rakyat? Dan dia kata benda ni setuju. Menunjukkan dia wakil kepada rakyat Malaysia yang mengundi 23 orang saja. Mana pergi 100 lebih orang lain? Ini kita soal. Jadi rakyat dah loss of trust dengan kewibawaan dan dengan keterusan yang ada pada kerajaan. Mengundi akta yang besar 23 orang. Apakah halnya? Gaji besar. Alasan masa tu tengah hujan, masa tu tengah ni jam lah apa benda. Itu alasan. Dah tengok 23 orang tak cukup quorum, tangguhlah dulu. YDP pun tangguh dulu. 23 orang ni wakil ni akta besar ni. Akta yang telah ditolak 5 kali di Parlimen. 5 kali di Parlimen. Tiba-tiba 23 orang aja yang ada. Maka rakyat jelata kini menghadapi krisis kepercayaan terhadap ketelusan serta kewibawaan kerajaan. Rasa teraniaya dan dizalimi semakin membakar di kalangan rakyat, membawa kepada peningkatan tekanan yang mengancam keamanan dan kestabilan negara. Saya bacakan resolusi ni. Ini bukan saya punya perkataan. Ini perkataan yang telah dipersetujui oleh kurang lebih 600 orang peserta yang berada pada masa itu. Semua pakat angkat tangan kata apa? Tak ada seorang tolak. Saya yang kemudikan resolusi ni. Jadi rakyat jelata kini menghadapi krisis kepercayaan terhadap ketelusan serta kewibawaan kerajaan. Rasa teraniaya dan dizalimi semakin membakar di kalangan rakyat, membawa kepada peningkatan tekanan hidup yang mengancam keamanan dan kestabilan negara. Jadi kalau kita nak negara yang stabil, kita nak negara yang aman, maka kita kena dengar apa rakyat cakap. Rakyat semakin tertekan. Rakyat semakin tertekan. Ini dia, kita kata pernyataan masalah. Loss of trust. Sudah hilang kepercayaan. Mengundi 23 orang saja. Tuan-tuan, malulah tuan-tuan. Malulah ahli parlimen macam ni tuan. Tuan-tuan lantik dia pergi undi dia. Penat-penat kempen. Bila time akta yang besar, perbahasan pun sekadar macam perbahasan sekolah menengah, 23 orang aja yang mengundi. 23 orang yang luluskan. Mana pergi pembangkang ni? Ketua pembangkang ke? Mana pergi pembangkang lain ni? Jadi inilah perkara yang akan berlaku dan bakal berlaku. Besok kita tak pakai topeng pelitup muka ni, tiba-tiba kena denda RM5,000. Baru nak talahkan akta. Aku dulu tak perasan lah. RM5,000 kena denda. Tak bayar 3 kali, penjara. Dah tak mampu bayar, penjara lah. Nampak tak? Inilah yang kita kata kita kena bersama-sama. Kita kena bawa ni. Supaya orang nampak, pemimpin nampak. Abstrak, saya baca abstrak dia. Saya baca depan-depan je, no? Patik sekalian, ni kepada Tuanku Agong dan kepada majlis gaji-gaji. Patik sekalian dengan penuh ta'zim memaklumkan bahawa satu persidangan meja bulat pemimpin NGO, NGI serta tokoh-tokoh masyarakat telah diadakan pada 7 September yang lepas. Inisiatif ini lahir dari rasa tanggungjawab kepimpinan masyarakat. Jadi bukan kita nak lawan kerajaan, bukan nak jatuhkan Anwar Ibrahim, bukan. Jadi kita cakap ni bukan sebab kita nak jadi menteri, bukan. Tak ada terfikir pun jadi menteri lah. Tak teringin pun jadi menteri. Amanah hanya besar. Tapi lahir daripada rasa tanggungjawab kepimpinan kepada masyarakat, kawan-kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, seluruh negara.
yang mendapati masalah rakyat semakin hari semakin genting, semakin hari semakin parah, tanpa mendapat pembelaan yang sewajarnya. Persidangan telah membincangkan isu-isu utama yang melibatkan kesejahteraan, kesihatan rakyat serta kedaulatan negara. Ini antara benda yang kita bincang. Saya pendekkan, saya tak baca semua. Selepas sesi pembentangan, peserta dibahagikan kepada kluster dan kemudian terperinci sehingga melangkah resolusi task force rakyat. Jadi resolusi task force rakyat ni, setelah kita bincang masalah-masalahnya, setelah kita bincang dalam bentuk grup ataupun kumpulan-kumpulan, kita panggil kluster, maka lahirlah resolusi task force rakyat yang akan dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja. Jadi yang kita buat ni salah ke? Salah ke yang bukan? Tak. Yang kita nak gabungkan semua orang ni tak salah. Sebab terletak di bawah Perlembagaan Negara. Perkara 40/3. Apa dia perkara 40/3? Undang-Undang Persekutuan boleh membuat peruntukan bagi menghendaki Yang di-Pertuan Agong bertindak selepas berunding dengan atau atas syur mana-mana orang atau kumpulan orang selain jamaah menteri pada menjalankan mana-mana fungsi selain. Jadi maknanya Undang-Undang Persekutuan kan mengizinkan, membenarkan, memperuntukkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk berunding dengan mana-mana pihak selain daripada jamaah menteri, selain daripada kabinet. Yang di-Pertuan Agong boleh berjumpa dengan siapa-siapa. Dan inilah salah satu kelompok rakyat yang nak berjumpa dengan Tuanku Agong, yang mau menyampaikan dan supaya Yang di-Pertuan Agong bersama dengan rakyat melihat perkara ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi untuk melaksanakan ini, maka kita perlukan kepada sinergi semua NGO, semua pertubuhan, semua harakah Islam. Kalau parti politik tak nak ikut, tak apa, kita bukan parti politik. Parti politik tu gasaklah. Hampa dah duduk dekat parlimen tu. Kamu dah duduk kat sana tu. Dah buat macam-macam benda yang menyebabkan kewibawaan dan keterusan. Parlimen ni menjadi tanda tanya yang besar bagi rakyat yang ada. Kita nak tanya, kamu bincang pasal nyawa manusia ni. Kamu bincang pasal keselamatan dan penyebaran penyakit-penyakit berjangkit. Akta 342. Tapi yang bincang 23 orang aja. Lulus. Dengan memberikan kuasa kepada pegawai. Sekiranya berlaku penentangan sebagainya, maka boleh menggunakan kekerasan. Ini antara Akta 342 ni. Dia boleh beri kekerasan. Apa maksud kekerasan ni? Dia tak define pun. Nak ketuk kepala ke, nak terajang ke, nak tampar ke, nak pukul ke, nak ikat heret ke, nak taser dengan elektrik sampai pensan ke? Jadi pegawai kesihatan boleh menggunakan kekerasan. Dan kekerasan tu dalam akta ni tidak dibincangkan kekerasan tu macam mana. Adakah sekadar boleh maki hamun, ataupun boleh angkat tangan pukul, ataupun pukul sampai pensan, jangan mati je. Ataupun boleh komon dia, ikat kaki tangan, seret dia, pergi tempat kuarantin. Kekerasan macam mana? Tak ada define. Tidak tentukan batasan-batasannya. Nampak? Benda pelik. Dulu bangkang, kami tidak akan menyokong. Sekarang dia yang buat. Kenapa?
Nampak sangat ada sesuatu yang lebih besar daripada Perdana Menteri. Ada lebih besar ni, ada tali lebih besar ni. Daripada dia. Dulu beria-ria cakap. Minta maaf lah. Saya bukan tak suka siapa-siapa ni. Saya cuma nak cakap lah. Tak logik lah. Bukan 142, 342. Ada tulis 142. Baik. Jadi di sinilah kita telah ada ni. Saya tak nak baca semua, tak boleh lagi. Tapi saya baca sikit-sikit je lah. Saya terangkan. Jadi maknanya, kan, resolusi task force rakyat ni dah ready dah. Dan insya-Allah doakan supaya perkara ini sampai kepada pihak-pihak yang berwajib. Pihak yang tu dalam akta, dalam perlembagaan, kita diizinkan untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Kita boleh minta audien. Boleh berunding. Kita boleh minta dalam perkara 40/3. Dan kemudian saya yakin insya-Allah Yang di-Pertuan Agong ni Sultan Johor. Sultan Johor ni dia prihatin dengan rakyat. Saya tak tahulah sejauh mana prihatinnya, tapi saya yakin dalam hatinya ada sayang dan kasih pada rakyat. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah lembutkan hati baginda dan juga kepada seluruh sultan-sultan yang lain untuk melihat negara dengan pandangan iman. Pandangan takwa. Janganlah tengok negara dengan pandangan politik, dengan pandangan kartel, dengan pandangan wang ringgit, dengan pandangan kebendaan. Tapi lihatlah dengan pandangan iman. Mungkin akan ada ancaman. Jadi saya tahu, mungkin akan ada ancaman. Kita pun dengar dan kita pun tahu. Kalau tak ikut plan global, akan adalah berlaku rakyatnya matilah, banjirlah, macam-macam ugutan. Macam-macam ugutan diberikan kepada kepimpinan negara ni. Sebab tu pengecut. Kenapa diugut? Dan bila mereka tidak dapat sokongan daripada rakyat, daripada generasi, daripada umat yang beriman, mereka tidak akan ada kekuatan. Di sinilah kita akan bekerjasama. Kita ada tuan-tuan guru yang soleh, kita ada orang yang bertakwa, kita ada orang yang mukmin, yang benar, yang sanggup mati kerana Allah. Maka doa-doa mereka mustajab. Barakah dan rahmat mereka boleh bawa kepada istana. Boleh bawa kepada negara kita. Jangan takut dengan makhluk. Walaupun diugut, diancam, jangan takut. Inilah mesej yang rakyat nak bawa kepada majlis raja-raja, kepada tuanku. Rakyat bersama tuanku. Sedarlah bahawa musuh Islam mahu menghancurkan istana. Mahu menjatuhkan raja-raja. Bukan tujuan dia jatuhkan sebab dia nak tegakkan kebaikan, kebenaran ke apa-apa. Tak. Kerana mereka nak runtuhkan Islam. Mereka nak runtuhkan umat Islam. Dan tuanku menjadi penaung, menjadi payung kepada umat dan agama yang ada di negara ini. Maka inilah waktunya. Kalau dulu pimpinan-pimpinan politik dipilih oleh British, diarah oleh British seperti lembu dicucuk hidung. Pimpinan ulama, pimpinan yang berjuang diketepikan, ditangkap, diharamkan pergerakan dan pertubuhan mereka. Maka pada hari ini, insya-Allah, kita telah sampai kepada 100 tahun kebangkitan umat. Nabi gambarkan bahawa setiap 100 tahun akan ada kebangkitan umat. Dan Allah akan pelihara umat untuk bangkit. Inna Allah yab'asu li hazihil ummah ala kulli ra'si mi'ata sanah ma yujadidu laha dinaha au qamaka rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan daripada umat ini setiap 100 tahun mereka yang akan mentajdidkan agamanya. Maka kita dah sampai 100 tahun.
insya-Allah, ugatan, ancaman, apa sahaja yang mereka lontarkan kepada kepimpinan-kepimpinan yang ada, Allah akan bantu. Ini janji Allah. Maka kita kena bersama-sama dengan keimanan, bersama-sama dengan mukmin, bersama-sama dengan agama yang ada di dalam negara kita ni. Insya-Allah. Ini untuk kebaikan kita juga. Saya mendengar mereka merancang nak menjatuhkan raja, nak menjatuhkan agama. Mereka rancang untuk mendapatkan persempadanan semula, untuk menang dalam pilihan raya lebih daripada 2/3 kerusi. Mereka merancang dengan 2/3 kerusi ke atas itu, mereka akan ubah perlembagaan sehingga boleh menjatuhkan kuasa yang ada pada raja-raja. Akhirnya raja jadi tak relevan. Bila tak relevan, rakyat buang raja. Itu yang mereka rancang. Mereka rancang mahu menghancurkan raja. Dan kemudian mereka rancang mahu menghancurkan agama Islam. Agama Islam lah yang ada di negara ni. Jadi nak sebutkan sini, kan, perancangan mereka tu jahat. Sudah masanya untuk rakyat. Sudah masanya untuk raja-raja. Sudah masanya untuk pemimpin-pemimpin yang berhati dan beriman untuk bergabung, membina satu kekuatan, membentuk sebuah negara yang lebih baik, negara yang maju. Negara yang bukan maju dari sudut, kita kata kebendaan, maju dari sudut kemanusiaan, maju dari sudut iman, yang membawa cahaya kepada seluruh alam. Ini kita, bukan kita cakap sekadar-kadar, tapi ini kita cakap ni daripada hati. Kita hajat untuk semua orang bersatu. Jadi pada hari ini kita kena be positif lah. Be positif. Sebab itu bagi mereka yang ada daripada polis diraja Malaysia, daripada Angkatan Tentera Malaysia, sungguh-sungguhnya apa yang kita buat ini sebenarnya untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara. Sebelum berlaku macam mana di Indonesia, macam mana di Bangladesh, macam mana tempat-tempat yang huru-hara, berlaku di mana rakyat gelisah, tertekan, kan, polis-polis meninggal, mati ramai, askar mati ramai dengan senjata-senjata kimia, senjata-senjata biologi yang digunakan secara rahsia. Kita ambil, mati. Kan? Maka sebelum berlakunya malah petaka yang begitu, maka marilah sama-sama kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran Allah. Allah dah tunjukkan jalan, kita cuma ikut saja. Dan insya-Allah akan dijamin menang. Allah bagi menang. Dia bolehlah nak kacau macam-macam, dia boleh nak haram ke apa, dia boleh buat apa-apa, tapi kemenangan Allah, kemenangan agama Allah, kemenangan umat, kemenangan Islam tidak boleh dicekat. Tidak boleh disekat. Tak boleh. Memang Allah dah jamin. Kalau nak pancing orang sana, tangkap orang sini, buat macam-macam, buatlah. Tapi kemenangan Islam kan akan bangkit dan naik. Buatlah macam mana pun. Allah jamin menang. Siapa lagi yang paling tepat jaminannya? Yang paling benar jaminannya, janjinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi kita nak sama dengan siapa? Kita nak sama dengan global? Nak sama dengan deep state, kerajaan dalam kerajaan, atau kita nak bersama dengan umat. Jadi yang ketiga ni ialah kita kena bersama-sama dengan umat. Sebab tu saya menyuruh kepada tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, sahabat-sahabat, sahabiah sekalian. Kita tak kuat, Allah yang bagi kita kuat. Kita tak ada apa-apa, Allah yang bagi semuanya. Maka janganlah kita takut dengan makhluk. Jangan kita terpengaruh dengan dunia. Sudah sampai waktunya untuk kita sama-sama berganding bahu, ikat hati kita dengan iman. Ikat hati kita dengan takwa. Bersama-sama bangkit menuju kepada seruan Rasulullah SAW. Kita ikut apa Nabi suruh. Ini kita kena buatlah. Jadi sebab tu insya-Allah apabila sampai pengumuman akan datang, kita nak disuruh minta buat apa, kita buatlah. Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Bukan untuk dunia.
Bukan nak jadi kaya ke apa, tak ada. Dan kita pun dah tua dah 50 lebih dah, 60 lebih dah, 70 lebih, nak apa lagi? Hidup ni nak apa lagi? Kalau kita 40-an pun, hari ni ramai orang mati, 30-an, 20-an pun ramai mati hari ni. Baby pun kena sakit jantung. Hari ni. Maka mati itu anytime pada kita. Maka matilah dengan keadaan yang terbaik, berjuang pada jalan Allah. Matilah dengan keadaan terbaik, syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah. Jangan lepaskan peluang untuk mendapat husnul khatimah. Itulah satu-satunya jalan yang terbaik nak keluar daripada bumi ini, dunia ini. Itu mati dalam keadaan mendapatkan redha Allah, iaitu berjuang pada jalan dia. Kita betulkan niat kita insya-Allah. Ya Allah, kalaulah Engkau izinkan kami hidup, hidupkanlah kami dengan perjuangan fi sabilillah. Kalau Engkau izinkan kami mati, ya Allah, matikanlah kami pada syahid jalan Allah. Syahid fi sabilillah. Mati yang terbaik, ikhlas, mati yang terbaik benar. Bersama-sama dengan para pejuang yang lain. Jadi insya-Allah, kita dah nampak dah senario yang ada. Jadi isu-isu yang ada ni semuanya sebahagian sahaja daripada perkara yang sedang berlaku di hadapan kita. Banyak benda berlaku serentak. Tetapi yang penting kita dapat bersama-sama ikhlaskan hati kita dan kemudian kita berjuang pada jalan Allah. Jadi sebab tu kita nak melihat segala yang berlaku dengan kaca mata iman. Dengan basirah kita lihat ini daripada Allah. Allah nak uji kita. Maka kita semakin tingkat iman kita. Semakin dekat dengan Allah. Semakin kuat kita dengan Islam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan-kelemahan kita insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, dengan perjuangan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي الأقصى وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi insya-Allah kalau siapa yang lambat masuk bolehlah tengok daripada awal insya-Allah nah. Mudah-mudahan dapat faham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.